Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Izinkan saya mulakan penggulungan dengan dua rangkap pantun. Dewan bukan sebarang dewan. Dewan mulia tempat berbahas. Datang bukan sebarang datang. Datang membawa penggulungan bernas. Dari segenap pelosok negara, berhimpun kita di rumah yang mulia, membawa segala harapan nusa dan bangsa. Malaysia madani, kita julang bersama. Tuan di-Pertua, dengan sikap penuh tawaduk dan rendah diri, Teluk Intan merafak sembah, menjunjung kasih dan mohon penggulungan atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sempena pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Saya menyediakan teks penggulungan hampir 3 jam, tetapi saya hanya diberikan 30 minit. Oleh kerana itu, jika tidak sempat menjawab, saya mohon untuk berikan jawapan bertulis. Titah Baginda antara lain telah memberi penekanan ke atas aspek peningkatan akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki khususnya dalam karangan kumpulan B40, pelaksanaan hala 7 baru program perumahan rakyat PPR, program pembasmian miskin tegar, pengurangan risiko bencana banjir dan penyelenggaraan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 24 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan 5 bidang khusus di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Perumahan iaitu pertama, perumahan. Terutamanya memfokuskan kepada penyediaan rumah mampu milik seperti PPR dan rumah mesra rakyat. Kedua, perkhidmatan kerajaan tempatan. Ketiga, perkhidmatan bomba. Keempat, perancangan bandar. Dan kelima, pengurusan sisa pepecah. Ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian adalah seperti berikut: YB Arau, Kepala Batas, Pasir Mas, Seri Gadin, Kuala Kerai, Kepala Pilah, Bakri, Hulu Langat, Kuala Kangsa, Kuala Nerus, Punjab Borneo, Pematang Pau, YB Miri, Kalabakan, Bacuk, Sandakan, Teberau, Bayang Baru, Padang Rengas, YB Kepong, Wangsa Maju, Kuantan, Batang Sadong dan YB Batu. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah kerajaan baru, KPKT telah menggariskan 7 bidang fokus baru seperti berikut. Pertama, membangun dan memperkasa peranan kerajaan tempatan. Kedua, membangun potensi pihak berkuasa tempatan sebagai bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Keempat, pemberkasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran. Keenam, memperkukuh agenda bandar Manpan dan Pintah ke arah perbandaran baru. Dan yang ketujuh, memperkukuh kesiapsiagaan, kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, demi menjaga kesejahteraan rakyat, 5 perkara asas telah difokuskan oleh KPKT pada tahun ini, iaitu memastikan: pertama, jalan raya yang latar. Kedua, lampu jalan yang terang. Ketiga, longkang yang bersih. Keempat, tandas awan bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Dan kelima, dasar garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang tidak membebankan rakyat. Pada masa yang sama, kementerian juga telah memperkenalkan 3 hashtag baru sebagai komitmen bekerja sebagai satu pasukan, iaitu hashtag Stronger Together, hashtag Unity in Diversity, hashtag Demi Pertiwi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian ini sentiasa komited dalam memastikan pembangunan seimbang dapat dicapai di semua negeri di Malaysia dalam semua bidang fokus di bawah kementerian ini. Sebelum saya mula menjawab ke atas semua isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya untuk berkongsi mengenai kejayaan yang telah dicapai oleh KPKT secara amnya seperti berikut. Pertama, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah berjaya menerima anugerah emas tertinggi dalam pertandingan anugerah integriti,
Governance dan Anti Rasuah AIGA yang dianjurkan oleh Institut Integriti Malaysia IIM. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Yang kedua, Plan Malaysia berjaya menerima anugerah antarabangsa Merit Award winner, the International Society of City and Regional Planners ISOCARP, bagi plan induk bersepadu laluan rel Pantai Timur ECRL di Brussels, Belgium pada 7 hari bulan Oktober. Anugerah ini adalah berdasarkan kepada kecemerlangan projek berkaitan perancangan bandar dan wilayah. Yang ketiga, Prima berjaya mendapat award sebagai Outstanding Best Value Developer dengan izin daripada Brand Roret, Exemplary Engagement Award daripada Institute of Internal Auditors Malaysia Corporate Award. Selain itu, Prima turut menerima pengiktirafan dari Property Guru dengan menerima Best Value Waterfront di Residency Bintawa Waterfront Kuching dan Best Mass Market High Rise Development di Residency Lakin Indah, Johor Bahru dan di Residency Pau Permai, Pulau Pinang pada akhir tahun lepas. Kerajaan tempatan, YB Arau telah bertanyakan berhubung penangguhan caj pembangunan selama 2 YB tahun. Menteri. Ya, sila. Okey, terima kasih. Temeloh juga ingin berkongsi anugerah yang diberikan kepada Majlis Perbandaran Temeloh kerana menang dalam kategori menang tandas terbaik kategori ASEAN Public Toilet Standard Award 2023-2025 yang dianugerahkan di Indonesia pada baru-baru ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada MPT Temerloh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengambil maklum dan memang antara inisiatif baru yang akan diperkenalkan tahun ini oleh Kementerian adalah berkaitan dengan the award Tandas of the Year ataupun Toilet of the Year Award yang bakal diperkenalkan kerana kebersihan tandas awam berkenaan berkait rapat dengan imej negara. Saya memerlukan bantuan dan daripada Yang Berhormat turut menjayakan misi nasional ini. Yang Berhormat Arau telah bertanyakan berhubung penangguhan caj pembangunan selama 2 tahun ke atas pemaju yang dikenakan oleh PBT memandangkan caj ini memberi kesan ke atas harga rumah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sesuatu pengecualian ataupun penangguhan kadar caj pembangunan adalah tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa negeri. Kerajaan Persekutuan hanya menyediakan dasar dan kaedah pelaksanaan sahaja. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri melalui PBT boleh menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan rumah mesra rakyat melalui pemberian insentif pengecualian caj pembangunan berdasarkan kepada boleh tapi singkat, masa takut tak cukup. Saya baru masuk gear 1 saja. Baik, terima kasih Menteri. Soalan saya, apakah kerajaan hari ini bercadang untuk meneruskan cadangan pelaksanaan 500,000 rumah yang dirancangkan dalam kerajaan sebelum ni Keluarga Malaysia bagi RMK 12 dan apakah rasional kerajaan hendak membawa masuk pakar perumahan dari Singapura sedangkan negara kita tidak kurang memiliki pakar yang berkeupayaan dalam bidang perumahan? Kenapa diberikan kepada pakar dari luar? Terima kasih Yang Berhormat. Saya nampak Yang Berhormat tanya pun tengok handphone juga. Tapi saya akan jawab memang dalam sebahagian daripada teks penggulungan saya. YB Bacuk, walau tadi berkenaan dengan pengurangan development charge, kerajaan negeri melalui PBT boleh menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan RMM, rumah mampu milik melalui pemberian insentif pengecualian caj pembangunan. YB Bacuk telah memohon penambahbaikan prasarana pelancongan di Pandai Bacuk di bawah tanggungjawab KPKT. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan sejumlah RM720,000 bagi 15 projek infrastruktur, kemudahan awam dan sosial ekonomi di sekitar pantai-pantai dalam kawasan Parlimen Bacuk antara tahun 2021 hingga tahun lepas. Projek ini melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan dan lampu, membina tandas awam, membina dan membaik pulih gerai serta kios dan membina prasarana keindahan di kawasan pantai terlibat. PBT boleh mengemukakan permohonan termasuk Yang Ahli Yang Berhormat kepada KPKT sekiranya terdapat keperluan untuk menambah baik prasarana pelancongan yang sedia ada. YB Kuala Krai telah mencadangkan untuk menjadikan Majlis Daerah Dabung
sebagai majlis daerah angkat bagi membantu menyediakan kemudahan khususnya kepada pelancong kerana pendapatan majlis daerah Dabung terlalu kecil. Sedangkan majlis daerah Dabung amat berpotensi untuk dimajukan. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT menyalurkan bantuan kewangan serta peruntukan kepada PBT di seluruh Malaysia melalui projek-projek kecil yang memfokuskan pembangunan infrastruktur, kemudahan awam serta sosial ekonomi di kawasan operasi PBT tersebut, termasuklah Dabung. KPKT telah meluluskan sebanyak 218 projek dengan kos keseluruhan berjumlah 5.4 juta ringgit dari tahun 2020 hingga tahun lepas. Ini termasuk satu projek pelancongan iaitu menaik taraf kawasan Viewpoint Gunung Stong, Dabung dengan kos berjumlah RM196,690 pada tahun 2021. PBT boleh mengemukakan permohonan sekiranya terdapat keperluan untuk menaik taraf atau membina baru kawasan pelancongan. YB Bayang Baru telah menjadangkan supaya satu undang-undang kecil dan garis panduan untuk mengawal selia aktiviti pengkemahan, camping dan juga agrotourism diwujudkan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KPKT melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia telah menyediakan draft garis panduan perancangan GPP tapak perkemahan. Draft GPP ini dijangka dapat dimuktamadkan pada akhir bulan April tahun ini setelah mengambil kira pandangan, makluman, balas dari pelbagai agensi yang berkaitan, PBT serta stakeholder. GPP ini memberikan fokus kepada aktiviti pengkemahan, jenis asas iaitu perkemahan yang menggunakan kemah yang didirikan di kawasan semula jadi dengan kemudahan asas yang minimum serta kelengkapan peralatan dan makanan yang perlu dibawa sendiri oleh peserta. Antara aspek penting berkaitan perancangan dan kawalan kesesuaian tapak perkemahan yang digariskan adalah seperti berikut. Pertama, kesesuaian cadangan lokasi, tapak perkemahan yang dibenarkan di kawasan gunung dan berbukit, tepian laut dan sungai, kawasan hutan, kawasan berisiko bencana semula jadi termasuk air terjun, serta kawasan sensitif alam sekitar yang lain. Kedua, keselamatan tapak dengan menentukan jarak yang sesuai dari kawasan larangan dan sensitif alam sekitar, keadaan topografi dan tahap kecerunan yang sesuai dan struktur kekuatan tanah. Ketiga, keperluan dan kesesuaian akses laluan keluar masuk ke tapak perkemahan. Keempat, keperluan kemudahan dan infrastruktur asas seperti sistem peparitan, bekalan air, elektrik, pembentungan, pengurusan sisa pepecah, kemudahan letak kenderaan, pejabat pengurusan, tempat berkumpul, tempat rawatan awal, tandas, tempat memasak, surau dan sebagainya, serta pengurusan dan operasi tapak perkemahan, meliputi daftar masuk, taklimat keselamatan, keperluan kaki tangan pengusaha dan pengurusan kecemasan. Draft GPP juga menyentuh aspek berkaitan pematuhan perundangan di bawah bidang kuasa PBT dan agensi berkaitan seperti kelulusan permit sementara bangunan, lesen perniagaan, permit papan tanda dan iklan, permit menjalankan aktiviti luar atau ekstrim seperti flying fox dan lain-lain adalah diharapkan dengan adanya garis panduan yang disediakan. Aspek-aspek berkaitan keselamatan, keselesaan dan pemeliharaan alam semula jadi dapat diberi perhatian dalam perancangan dan pembangunan tapak-tapak perkemahan. YB Puncak Borneo. Yang Berhormat, sekejap, Bayang Baru. Ya. Saya terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi penjelasan yang sangat baik, ya, sangat lengkap. Masa dalam perbahasan saya pun tanya tentang isu Batang Kali, di mana laporan, ya, bilakah laporan tragedi akan diumumkan kepada umum, kerana saya rasa ada keperluan supaya mangsa-mangsa dan keluarga mereka dapat satu a closure, ya, a closure to the issue, ya. Saya rasa simpati kepada 31 mangsa yang meninggal dan ramai lagi yang terkesan sampai sekarang. Itu soalan tadi tambahan saya. Soalan tambahan kedua saya adalah tentang isu agrotourism. Agrotourism selama ini pengusaha menghadapi masalah kerana garis panduan tak ada dan agrotourism semakin rancak kerana orang nak makan durian, ya, mereka nak pergi ke durian farm, tetapi memang regulation tak boleh kerana itu adalah farmland. Farmland hanya boleh bina satu bangunan saja, kebanyakannya
you tak boleh ada bangunan yang cantik, hostel dan sebagainya. Ya, terima Mohon kasih. bantuan KPKT untuk garis panduan Ya, tersebut. terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru, soalan yang baik. Yang pertama berkaitan dengan laporan kejadian tanah runtuh Batangkali. Kerajaan bercadang untuk mengumumkan laporan siasatan selepas siap sepenuhnya untuk dapat tahu dan bakal diumumkan oleh Menteri Kerja Raya. Berkenaan dengan soalan kedua, Kementerian mengambil maklum dan akan ambil tindakan yang sewajarnya. YB Puncak Borneo telah bertanyakan mengenai status projek pemasangan lampu jalan Puncak Borneo ke Kampung Ana Rais yang telah diluluskan oleh KPKT dan telah ditender oleh MP Padawan pada tahun dulu. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT telah meluluskan projek menaik taraf lampu jajaran Puncak Borneo berjumlah RM800,000 kepada MP Padawan pada 27 Julai tahun lepas. Walau bagaimanapun, pada 10 hari bulan November tahun lepas, jawatan kuasa sebut harga di Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KKTP Sarawak memutuskan agar projek berkenaan dibatalkan kerana tidak dapat disiapkan pada tahun semasa. YB Kuala Pilah telah mencadangkan supaya KPKT menggeser PBT untuk memberikan diskaun sewajarnya kepada peniaga bagi bayaran sewaan tapak dan lain-lain bayaran. Untuk makluman ahli yang berhormat, pengecualian bayaran sewa, tapak dan lain-lain bayaran kepada peniaga bagi premis milik PBT adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri masing-masing. YB Kuala Kangsar telah pun meminta supaya perkara asas seperti tandas awam difokuskan di kawasan Kuala Kangsar. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT menyediakan bantuan kewangan serta peruntukan projek-projek kecil kepada PBT seluruh negara bagi membiayai pembangunan infrastruktur, kemudahan awam, pembangunan sosio-ekonomi serta keselamatan di kawasan operasi PBT. Bagi tahun 2021 hingga 2 tahun lepas, KPKT telah memperuntukkan sejumlah 7.8 juta ringgit kepada Majlis Perbandaran Kuala Kangsar bagi membangunkan 81 projek termasuk 2 projek pelancongan, iaitu membaik pulih menara Yang Berhormat jam Menteri, besar Kuala Puncak Kangsar. Borneo minta penjelasan. Sikit je. Saya rasa tak cukup masa Puncak Borneo. Tapi saya akan jawab, jika boleh selebih saya berikan jawapan bertulis. Ada terima lagi 80 isu. Baru masuk gear 2 saja. Bagi tahun lepas kita bagi 7.8 juta kepada MPKK dan selain daripada projek membaik pulih menara jam besar Kuala Kangsar dan membaik pulih ikon pelancongan pokok getah pertama di Malaya berjumlah RM500,000. Selaras dengan fokus KPKT untuk menaik taraf kemudahan asas di kawasan pelancongan dan tumpuan orang ramai seperti tandas awam, KPKT sedia mempertimbangkan permohonan MPKK bagi menaik taraf, membaik pulih atau membina tandas-tandas awam terpilih bagi mencapai taraf BMW, bersih, menawan dan wangi pada tahun ini. Perkhidmatan kebombaan. Sebelum saya menjawab isu-isu mengenai perkhidmatan kebombaan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada 36 orang pegawai bomba yang telah menyertai misi bantuan kemanusiaan Malaysia ke negara Turki bagi membantu mangsa gempa bumi. Pasukan pertama misi bantuan ke Turki telah berlepas pada 6 hari bulan Februari, disertai oleh 6 orang pegawai bomba iaitu 2 pegawai khasmat, 4 pegawai unit pengesan K9 yang menjalankan misi di Kahraman Maran BLV. Pasukan kedua telah berlepas pada 9 hari bulan Februari yang disertai oleh 30 orang pegawai bomba iaitu 16 orang pegawai Storm, 8 pegawai EMRS, 2 pegawai unit drone dan 2 pegawai unit pengasan K9 serta 2 ekor anjing terlatih bernama Denti and Frankie. Kedua-dua pasukan bomba ini dijadualkan pulang ke tanah air kita melalui 2 penerbangan iaitu hari besok melibatkan 30 orang pegawai dan pada 25 hari bulan Februari 2023 melibatkan seramai 6 orang pegawai. Bagi pihak kementerian dan kerajaan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih atas jasa bakti yang telah pun dicurahkan. Yang YB Miri memohon lawatan dibuat ke balai-balai bomba di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak dalam membuat sebarang keputusan berhubung projek. Kementerian mengucapkan terima kasih atas keprihatinan ahli yang berhormat
berhubung aspek perkhidmatan kebombaan di Sabah Sarawak terutama di kawasan pedalaman. Kementerian melalui Jabatan JBPM sentiasa committed bagi menambah baik dan meningkatkan mutu perkhidmatan kebombaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebanyak 10 projek pembangunan fasiliti kebombaan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023 yang meliputi pembinaan dan menaik taraf balai bomba serta pembinaan semula kuarters di Sabah dan Sarawak. 9 projek di Sabah dan 1 projek di Sarawak. Dengan siapnya fasiliti tersebut, secara tidak langsung, ia akan membantu dalam meningkatkan lagi capaian response time ke lokasi kejadian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Majlis Perasmian Balai Bomba Seri Petaling Kuala Lumpur, Balai Bomba Baru di Parlimen Tambun, Balai Bomba Trong Taiping dan Balai Bomba Asajaya Sarawak akan disempurnakan pada tahun ini. Pada masa ini, terdapat sebanyak 38 buah balai bomba pelbagai kategori di Sarawak termasuk 3 buah balai bomba yang beroperasi di kawasan Parlimen Miri di mana balai bomba dan penyelamat Lutung merupakan balai bomba terkini yang telah siap pembinaan pada tahun 2022. YB Hulu Langat telah memohon sebuah balai bomba di Dun Dusun 2. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian melalui JPPM telah membuat kajian dan semakan berhubung dengan permintaan yang berhormat dan keperluan pembinaan balai bomba di kawasan Dusun 2, Hulu Langat. Berdasarkan kepada markah risiko kebakaran yang diperluhi, terdapat keperluan bagi membina sebuah balai bomba kategori D di kawasan tersebut. Pada masa ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang dalam proses mengenal pasti tapak tanah yang strategik dan merancang untuk memohon perolehan tanah bagi pembinaan balai bomba tersebut dalam rancangan Malaysia yang ke-12 mengikut keutamaan dan tertakluk kepada kelulusan agensi pusat serta keupayaan peruntukan kewangan semasa. YB Kepala Batas mencadangkan penambahkan bilangan anggota bomba dan memperkasa akta sedia ada untuk melindungi anggota bomba yang menjalankan tugas. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kebombaan sentiasa menepati ekspektasi rakyat, Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik kesiapsiagaan anggota bomba. Untuk maklumat yang berhormat, tahun 2022, seramai 129 orang pegawai KB29 dan KB41 serta 953 orang anggota KB19 telah berjaya menamatkan kursus latihan asas di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, ABPM. Kesemua 1,082 orang pegawai dan anggota tersebut telah pun ditempatkan bagi mengisi kekosongan jawatan di JBPM negeri dan juga ibu pejabat. Pihak kementerian sentiasa memandang serius berhubung aspek keselamatan anggota bomba sewaktu menjalankan tugas sama ada gangguan ataupun serangan secara fizikal oleh mana-mana pihak yang boleh mendatangkan kecederaan. Pada tahun 2018, Kementerian melalui JPPM telah meminda dan memperkemas Seksyen Yang berhormat 51. Menteri, Menteri saya sedikit saja nak Sedikit boleh, bertanya. saya ada lagi Sikit banyak je. isu. Nak Menteri tanya, Kuala Nak Selangor boleh Bangsa sedikit dulu. je. sedikit cepat. Okey, saya nak bertanya tentang status balai bomba lancang. Tapaknya kata dah disediakan, tapi apakah statusnya? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Menteri, kalau Ini saya- adalah Kuala soalan Selangor, Menteri. spesifik. Menteri Saya Kuala akan Selangor. bagi jawapan bertulis. Ya. Kuala Selangor Menteri. Ulu Selangor pun ada tanya benda yang sama di Felda Soeharto, Batangkali juga Kalompang. Ya, saya mengambil maklum di mana jawapan bertulis akan dibekalkan. Kerana Kuala ini Selangor, adalah baik. perkara spesifik yang tidak dibangkitkan pada waktu perbahasan. Sikit Kuala Selangor Ya, kalau silakan. boleh, Menteri, saya pun juga merakamkan. Ya. Perkara ini saya bangkitkan dalam soalan bertulis dan sehingga hari ini belum dapat jawapan. Pembinaan balai bomba ya di puncak alam yang pesat membangun punya penduduk lebih daripada 100,000. Ya. Saya minta untuk perkara ini diteliti oleh Boleh. Menteri, disusuli oleh Menteri. Terima kasih. Ya. Yang Kerajaan Menteri jempol, Yang Menteri. jempol ya. Yang Menteri jempol. Saat ni ada kes di Jempol lah. Itu mohon pihak kementerian khususnya berkaitan dengan perkhidmatan bomba supaya dapat ditambah ya perkhidmatan pilih-pilih bomba. Khususnya di Jempol berlaku banyak kebakaran di tanah rancangan Felda ya kerana pilih-pilih bomba amat terbatas di kawasan tanah rancangan Felda. Bila berlaku kes kebakaran kebanyakannya tidak dapat Okey. diselamatkan. Terima kasih kepada terima kasih yang berhormat keempat Yang Bapak Menteri satu lagi Menteri.
Tenggara. Saya cuma tinggal 5 minit tapi ada lagi 60 lebih isu. Saya rasa untuk berlaku adil kepada ahli-ahli boleh jumpa saya di luar, berikan saya surat. Kementerian akan berlaku adil dan profesional mengikut skor masing-masing untuk menimbang pembinaan balai bomba baru ataupun penambahan peralatan. Jangan bimbang, kita akan sedia untuk mempertimbangkan. Terima kasih, Menteri. Pihak kementerian sentiasa memandang serius berhubung tentang keselamatan bomba tersebut. Pada 2018, akta telah pun dipinda berkaitan dengan mengganggu pegawai bomba bantuan atau pegawai bomba sukarela dalam melaksanakan tugasnya. Yang mana denda telah dinaikkan daripada tidak melebihi RM5,000 kepada RM50,000. Manakala hukuman penjara dinaikkan dari tempoh tidak melebihi 3 tahun kepada tidak melebihi 5 tahun jika disabit kesalahan. Dalam masa yang sama, pihak kementerian melalui JBPM akan terus mengkaji dan menilai aspek keselamatan kepada anggota-anggota bomba sewaktu menjalankan tugas agar dapat menghindari sebarang insiden yang tidak diingini. Perancangan bandar, YB Kepala Batas telah bertanya berhubung projek pembangunan Penang Technology Park di Kepala Batas yang dimaklumkan mendapat tentangan penduduk tempatan dan telah memohon kajian Social Impact Assessment, Environmental Impact Assessment dan Traffic Impact Assessment dijalankan. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek Penang Technology Park meliputi keseluruhan kawasan seluas 337.65 hektar yang terbahagi kepada 3 fasa. Fasa 1 mengandungi pembangunan 48 unit kilang berkembang, 8 unit kilang sesebuah dan 46 unit blok industri yang telah diluluskan pada 20 Januari 2023 dan disokong dengan laporan EIA, SIA dan TIA. Semua langkah mitigasi serta cadangan kajian tersebut telah ditunjukkan dalam plan serta disenaraikan dalam dokumen kelulusan perancangan mengikut lunas undang-undang. Bagi pembangunan fasa 2 yang mengandungi 42 unit blok industri ringan dan 58 blok industri sederhana serta pembangunan fasa 3 yang mengandungi 37 blok industri. Permohonan ini masih dalam pertimbangan Majlis Bandaraya Seberang Pelai. YB Kepala Batas juga telah mengutarakan isu berhubung perancangan penempatan warga asing ekoran pembangunan projek PTP. Untuk makluman ahli yang berhormat, Centralized Labour Quarters CLQ yang dicadangkan di dalam pembangunan ini telah pun dikeluarkan dan dikebatalkan selaras dengan bantahan penduduk tempatan di mana kerajaan sedia untuk mendengar rintihan dan suara rakyat. Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan MBSP juga tidak menyokong pembinaan CLQ di dalam kawasan perindustrian ini bagi mengelakkan kebanjiran warga asing. Menyentuh tentang pelibatan pakar tempatan dalam projek PTP ini, semua perunding yang dilantik adalah dalam kalangan perunding tempatan yang berdaftar dengan lembaga ikhtisas selaras dengan akta lembaga profesion masing-masing yang terdiri daripada perancang bandar, arkitek, jurutera, juru ukur dan pakar-pakar lain. Pengurusan sisa pepecah. Terdapat 3 masalah dalam pengurusan sisa pepecah di tanah air kita, iaitu masalah pertama, penjanaan sisa pepecah yang tidak terkawal dan amalan pengasingan sisa pepecah yang lemah di kalangan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia menjana hampir 38,142 tan metrik sisa pepecah sehari. Bayangkan, dengan sekurang-kurangnya 1.17 kilo dijana bagi setiap individu. Daripada jumlah sisa pepecah yang dijanakan, 44.5% adalah sisa makanan. Oleh kerana itu, tolonglah elakkan pembaziran makanan. Diikuti 13.2% adalah plastik, 12.1% adalah lamping pakai buang, 85% kertas, 7.5% lain-lain, 5% sisa kebun dan sebagainya. Selain itu, amaran pengasingan sisa pepecah masih kurang mendapat sambutan rakyat jelata. Masalah kedua, kebanyakan fasiliti pengurusan sisa pepecah sedia ada adalah tidak mampan dan restari. Masalah yang paling ketara di negara kita adalah jumlah tapak pelupusan sanitari dengan fasiliti kawalan pencemaran adalah jauh lebih kecil daripada jumlah tapak pelupusan bukan sanitari. Menurut fakta yang dikongsikan dalam taklimat Jabatan Pengurusan Sisa Pepecah Negara, daripada jumlah 141 tapak pelupusan masih beroperasi, 116 daripadanya adalah tapak pelupusan bukan sanitari dan hanya 21 adalah tapak pelupusan sanitari
4 lagi adalah sisa lengai. Masalah ketiga, kos penghantaran sisa pepecah yang tinggi. Tapak pelupusan sanitari baru kebanyakan dibina di kawasan luar bandar. Maka kos penghantaran sampah ke tapak pelupusan bandar akan meningkat. Ini merupakan salah satu faktor kepada tapak pelupusan sampah haram di Malaysia. Kementerian telah pun menetapkan KPI 100 hari untuk menghapuskan longgokan tapak sampah haram sekurang-kurangnya 100. Kita sekarang insya-Allah bakal mencapai target yang telah pun ditetapkan. Kementerian telah merancang pembinaan loji rawatan from waste to energy, from rubbish to gold di negeri-negeri yang menguatkuasakan Akta Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam 2007, iaitu di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Pahang, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Kementerian telah menetapkan polisi penggunaan teknologi pengurusan sisa pepecah seperti berikut, iaitu pertama, teknologi yang dicadangkan perlulah terbukti keberkesanannya di lapangan dalam merawat sisa pepecah yang serupa seperti yang dijana di Malaysia. Teknologi yang mempunyai rekod sekurang-kurangnya 10 tahun akan diberi keutamaan. Kedua, teknologi yang dicadangkan perlu mengurangkan sisa pepecah sekurang-kurangnya 85% dan menggunakan teknologi yang biasa telah pun terbukti berjaya diguna di negara-negara lain. Ketiga, mesra alam dan mampu mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan keempat, cadangan teknologi perlu mempunyai model kewangan yang baik dan tidak membebankan kerajaan. Tuan Di-Pertua, pelaksanaan projek loji WTE oleh KPKT tidak terhad kepada teknologi incinerator sahaja, tetapi boleh menggunakan teknologi lain yang canggih yang lain bersesuaian seperti anaerobic digester, mechanical and biological treatment dengan izin dan sebagainya, selaras dengan konsep ekonomi kitaran bagi pengurusan sisa pepecah yang restari. Bagi memastikan pembinaan fasiliti pengurusan sisa pepecah berkonsepkan WTE tidak berisiko dan berbahaya kepada kesihatan penduduk, Kementerian telah menetapkan supaya teknologi yang dicadangkan oleh petender hendaklah terbukti berkesan pelaksanaan di lapangan dan mematuhi kesemua syarat-syarat pelepasan gas dan sisa rarut lesap terawat effluent yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Buffer zone yang ditetapkan bagi pembinaan WTE hendaklah melebihi 500 meter daripada penempatan penduduk. Kajian impak alam sekeliling EIA akan dijalankan bagi mengenal pasti dan mengatasi isu-isu berkaitan pencemaran dan kacau ganggu kepada penduduk dan alam sekitar. Sebagai contoh, gas-gas yang dihasilkan oleh loji WTE akan dirawat oleh sistem Air Pollution Control APC dan kualiti pelepasannya dipantau secara atas talian oleh Jabatan Alam Sekitar menggunakan sistem CEMS, Continuous Emission Monitoring System. Ahli-ahli yang berhormat, penggunaan alat APC yang terkini membolehkan pelepasan gas dioksin dan furan dipantau supaya tidak melebihi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, iaitu 0.1 NGTEQ per meter padu. Di samping itu, pemasangan panel paparan elektronik diwajibkan untuk semua WTE. Ke atas setiap loji WTE yang akan dibina bagi memaparkan kualiti pelepasan gas semasa secara telus kepada orang awam. Tuan Di-Pertua, berapa lama masa yang masih saya diizinkan? Injury time 5 minit. 3 minit. 3 minit. Boleh tanya soalan? Boleh minta 3 soalan. minit. Tak ada soalan lagi. Menteri saja Yang sebab berhormat boleh jumpa saya jiran, di luar. jiran Menteri, Pasir Salak perumahan. dengan Tok Intan Saya sebelah. baru nak masuk perumahan ni. Semasa sesi Menteri pembahasan. di sini. Sebab semalam saya telah bangkitkan isu tentang bantuan yang patut diberikan di bawah KPKT mangsa banjir. Ya. Perkara ini tadi saya nampak tadi yang berhormat Menteri tak menyatakan Kelang antara yang perlu dijawab. Okey, terima kasih Saya Yang harap Berhormat. dapat dijawab secara bertulis. Saya harap jika tak sempat dijawab, saya akan berikan jawapan yang Saya ada bertulis. satu perkara, Menteri, Sila. berkaitan dengan sisa pepejal tadi. Saya mendengar dengan teliti tentang bagaimanakah satu industri ataupun bagaimana kita akan menangani dalam pihak kerajaan dalam isu terutama dalam WTE dan sebagainya. Soalan saya, kenapa kita tidak memberi satu tumpuan tentang bagaimana pengurusan sisa pepejal ini boleh kita laksanakan at source sebenarnya. Ya, jadi isu recycle, saya ingat satu kejayaan yang kita rasa berbentuk yang lebih efektif dalam konteks recycle. Saya mohon pihak menteri beri pertimbangan.
Saya Tulis mohon, salah. saya Tulis mohon Intan. jawab isu Kepong. Isu Tulis Kepong. Intan, saya nak puji sikit YB Tulis Intan. Terima kasih atas jawapan yang bernas. Walaupun di luar Dewan kenyataan banyak tak setuju dan setuju. Saya minta Menteri daripada Ampang, daripada Pandan tu belajar dengan Tulis Intan. Lembut, bagus, elok. Tak ada siapa kacau. Menteri. Masalah di Seri Gading adalah berkaitan dengan pusat pelupusan sampah yang dalam pembinaan. Dia memberikan kesan kepada penduduk di belah bawah kampung berkenaan selalu banjir, kilat dengan lumpur. Jadi dalam perancangan yang saya baca, diperlukan satu longkang yang besar. Jadi saya harap pembinaan longkang itu disegerakan untuk mengatasi masalah banjir yang berkenaan. Pasir Salak, last, satu. Okey, terima kasih. Tadi Pasir Salak ada bagi soalan, mohon dijawab. Kalau bertulis pun tak apa. Okey, daripada Teluk Intan ke Pasir Salak tu jalan daripada Teluk Intan, Cerumbalai ke ke Kampung Gajah tu adalah satu jalan persetujuan yang gelap, tak ada lampu, dan kita mohon lampu kerana banyak kemalangan berlakunya jatuh ke dalam parit sebelah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada 5 orang ahli yang berhormat yang telah pun mengambil kesempatan bangkitkan isu-isu yang dekat di hati rakyat. Saya diberikan 3 minit tapi yang berhormat telah mengambil 5 minit dari saya. Oleh kerana masa saya telah pun habis sebenarnya. Tetapi jangan risau, apakah isu-isu yang telah pun dibangkit, insya-Allah saya akan bagikan jawapan bertulis. Okey. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya saya ada banyak lagi khususnya di isu-isu tentang perumahan. Sekurang-kurang ada 20 muka surat lagi, tetapi saya akan memandangkan jawapan dah siap. Saya akan hantar jawapan bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan dalam tempoh 7 hari dari hari ini. Akhirnya saya rasa saya ingin merakamkanlah ribuan terima kasih kepada ahli yang berhormat semua. Bagi izinkan saya menutup dengan saya mulakan dengan 2 rangkap pantun, saya juga habiskan dengan 2 rangkap pantun ya. Alak mulia menghias diri, junjung martabat negara ternama. Rasuah dan haloba moga hindari. Malaysia madani, rujukan utama kita semua. Tumbuh melata buah bidara dalam acuan berbagai warna. Elakkan sengketa demi negara. Eloklah perpaduan, berjaya dibina. Tuan Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, 30 minit sudah berlalu. Akhir bicara. Diharapkan terjawab segala persoalan yang membelenggu jiwa, yang mengundahkan hati yang lara. Demi rakyat jua, kerajaan perpaduan ini berkhidmat untuk semua. Sekian, terima kasih, Daun Keladi. Jika ada soalan, saya jawab lagi. Terima kasih. Steady Pandan.